Kisah Indit, pawang buaya yang berusia 60 tahun sudah tidak asing lagi dalam khidmatnya menangkap buaya di Sarawak. Kisah Indit senabung yang memburu reptilia ganas itu memang sukar untuk diterima akal kerana keupayaan beliau yang boleh berbicara dengan penghuni air itu. Di antara realiti dan mistik, malah ratusan buaya dari pelbagai saiz telah tewas di tangannya. Bagi buaya yang telah menyerang manusia, menurut Indit, buaya itu akan dihukum bunuh bagi mengelak insiden serangan berulang. Kisah Indit mendapat perhatian daripada pihak media di mana kejayaannya dalam menyelesaikan kes serangan buaya yang dikatakan sepanjang 3.7 meter dan seberat 200 kg iaitu bujang seblak di Sungai Nia Roban pada 2 Julai 2012 telah ditangkap sejurus ia membaham seorang wanita yang mandi di sungai berkenaan bersama suaminya. Difahamkan buaya itu menyerah diri selepas diseru dan mati selepas ditampar oleh Indit. Pada 27 November 2013 di Teluk Berauh Roban, seekor lagi buaya tiba-tiba muncul selepas 4 jam di pucuk Indit sebelum memuntahkan sebahagian daripada mayat nelayan yang telah dibahamnya. Kejadian itu turut disaksikan anggota keluarga mangsa. Biarpun sering menangkap reptilia itu, Indit tidak pernah meninggi diri. Kemahiran yang dimilikinya adalah salah satu metod untuk dia berkhidmat bagi membantu penduduk kampung. Menurut Indit, bila berada di sungai, kita tidak boleh sesekali riak dan bercakap besar serta bermulut celupa. Itu pantang besar yang tidak boleh ada pada pawang buaya atau mengalir. Indit mendedahkan kebolehannya dalam menundukkan buaya adalah pada mantra dan jampi yang dibacanya. Indit yang mewarisi ilmu alir buaya itu daripada datuk dan bapanya. Beliau berkata kebiasaannya buaya yang ditangkap terlebih dahulu akan dibawa kepada waris keluarga mangsa. Jika mereka mahu ia hidup, maka dia akan bawa ia hidup. Jika perlu hukum bunuh, barulah Indit bunuh. Hukum tidak boleh menggunakan senjata. Kebiasaannya Indit elus kemudian hempuk bahagian kepala buaya itu dengan menggunakan tapak tangan dan terus mati, katanya, menegaskan tidak pernah menggunakan parang atau senjata api dalam melaksanakan tugas itu. Jelas Indit lagi, hanya buaya yang pernah mengganggu atau pernah menyerang dan membaham manusia akan mengusik umpan tersebut. Kebiasaannya, selesai saja umpan dipasang, beliau akan kembali ke rumah dan tidur. Dikisahkan, menurut beliau, pada waktu tidur itulah Indit akan bermimpi berjumpa dengan buaya yang telah menyerang manusia dan akan berkomunikasi dengannya. Dalam mimpi itu, buaya itu mengaku telah salah menyerang dan membaham manusia dan lari kerana diburu. Indit mula menangkap buaya secara bersendirian pada usia 18 tahun, katanya. Mengimbau saat kali pertama bersemuka dengan bujang senang, Indit mengakui berasa gentar dan bimbang kalau-kalau bakal menjadi hidangan buaya legenda itu. Kejadian berlaku di kawasan muara Sungai Senang yang terletak berhampiran Sungai Batang Lupar. Selepas melabuhkan sauh perahu, saya dan adik menyediakan makan tengah hari. Saya dan adik sebelum itu ada memasang pukat ikan. Namun ketika menarik pukat itu, ia begitu berat seolah-olah tersangkut pada sesuatu objek di dasar sungai. Saya berasa tak sedap hati dan menyuruh adik saya duduk serta berpegang kuat pada perahu kerana yakin pukat tersangkut pada buaya. Apabila pukat direntap, perahu bergoyang kuat hingga saya hampir terjatuh ke sungai. Selepas keadaan sedikit reda, Indit kemudian berdiri dan menyeru, "Jika benar kamu bujang senang dan kalau kamu berani, kamu timbul. Saya mahu melihat besar mana badan kamu. Saya mahu melihat kamu." Tidak semana-mana buaya itu timbul di permukaan air. Kejadian itu telah membuatkan kedua adik-beradik itu tergamam. Menurut Indit, ketika kejadian itu, reptilia itu menurutnya menampakkan sebahagian dari dirinya. Anggaran kira-kira 3 meter dari perahunya. Di belakang badannya terdapat warna putih dan kelabu. Lebar badannya sahaja hampir 1.2 meter. Panjangnya tidak dapat dipastikan kerana ia hanya menunjukkan sebahagian sahaja rupanya. Indit sendiri pernah menangkap seekor anak bujang senang berwarna putih sebelum menyerahkannya kepada ladang buaya jong di Siburan, tidak jauh dari Bandaraya Kuching. Sebagai pawang buaya, Indit berpesan agar jangan sesekali ada manusia menamakan anak mereka bujang senang. Jangan sesekali beri nama pada anak bujang senang, takut ia marah. Kita tidak boleh nampaknya dalam air, tetapi dia boleh nampak kita dari dalam air. Malah boleh mendengar kita berbicara, katanya sambil menambah, buaya bersifat pendendam. Tambah Indit lagi,
Dia tidak membunuh buaya dengan sesuka hati, melainkan jika ia pernah memangsa manusia. Adakah ia fakta atau auta?